Now let's look at primary immune response dan secondary immune response. Jangan keliru antara primary, secondary dengan humoral dan juga cell mediated immune response. Kalau cell mediated immune response dengan humoral tu kita tengok dari sudut sel tu. Apa sel tu buat, macam mana dia makan patogen, dia keluarkan cytokine, dia gunakan helper T cell, B cell, plasma cell, antibody. So itu lagi di peringkat sel, apa sel buat. Tetapi primary dengan secondary immune response ini merujuk kepada graf. Okay? Graf apa yang berlaku dalam sel tu di display dalam bentuk graf dan kita kena memahami graf. Tetapi graf ini berkait dengan humoral immune response. Okay, humoral immune response sebab ada penghasilan antibody. Alright, so graf dia very simple. Sekarang ni kita tengok graf ni secara ringkas. Paksi Y ni dia tulis antibody concentration 10 to the power of 1, 2, 3, 4. Kiranya lagi tinggi, lagi banyak antibody. Melawan paksi X iaitu time. Boleh jadi days, boleh jadi weeks dan lain-lain. Jadi sekarang kita anggap individu ini telah menerima patogen ni telah masuk dalam badan individu A. So patogen ni dah masuk dalam badan dan of course immune system badan kita akan membuat tindak balas. So graf ni kita boleh anggap kalau dia berlaku secara natural, maksudnya tiba-tiba awak jalan-jalan, awak terkena serangan patogen itu. Okay? Ataupun boleh juga dikaitkan dengan vaccination. Okay? Program vaccination. Iaitu apabila badan kita diinjek dengan patogen yang sudah dilemahkan. So, patogen yang sudah dilemahkan tu seolah-olah kita nak trigger, nak rangsang badan kita untuk buat tindak balas, untuk menghasilkan antibody. Jadi kalau nak mudah, kita guna vaksin lah, sebab sekarang pun vaksin tengah in lah, tajuk vaccination ni very in. Jadi kita anggap lah. Alright, kita tengok line yang berwarna biru ni. Okey, kita anggap lah ini katalah hari kan, hari. Individu A telah menerima antigen. Okey, katalah dia menerima antigen, dia menerima vaksin tersebut, dia telah diinjek dengan vaksin yang mempunyai antigen untuk virus A pada hari pertama. Okey, so pada hari pertama tu dia dapat injection. Kemudian badan dia tidak akan menghasilkan antibody hari itu juga. Tidak, dia memerlukan masa. Everything need time. Sebab body awak kena recognize dulu, kena, kalau kita recall balik humoral immune response tu, macrophage kena engulf, degrade, display, lepas tu secrete cytokine, activate helper T cell kena proliferate, differentiate, bla 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 bla, panjang lah. Jadi selepas itu hari ke-5 mungkin, so kita akan nampak tiba-tiba antibody tu, saya guna pen lain lah supaya awak nampak. So awak akan nampak tiba-tiba antibody tu semakin naik, semakin meningkat. Okay, maksudnya plasma cell sudah berjaya menghasilkan antibody. Daripada kosong naiklah ke 10 to the power of 1. So dia mengambil masa beberapa hari lah. Katalah dia dicucuk pada hari pertama, mungkin hari ke-5 barulah antibody tu start ada dalam badan. So mungkin dalam masa 3-4 hari lah gap sebelum ada antibody, sedia ada antibody dalam badan dihasilkan oleh plasma cell. So dia mengambil masa yang agak lama lah, mungkin 6 hari, 7 hari kan, daripada hari pertama sampai hari ke-7 baru ada penghasilan antibody. So dia ambil masa lebih kurang 7 hari. So lamalah 7 hari.
Kemudian antibody tu bila dia dihasilkan pun paling banyak pun 10 to the power of 1. Okay, 10 je lah, tak banyak pun. Lepas tu setelah beberapa hari, daripada hari ke-14, 15 ni, daripada dia banyak-banyak tu, tiba-tiba dia sudah decline, turun, habis. So buat dah lah lama nak menghasilkan dia panjang, lepas tu kuantiti sikit dan habis. Okay, dia tidak berkekalan. Itu adalah dos vaksin yang pertama bila awak kena serangan pertama, sebab patogen tu baru masuk dalam badan. Jadi badan baru nak try to adapt and adjust and produce antibody. Kemudian awak pergilah untuk dos vaksin yang kedua. Okey, kalau COVID-19 daripada hari pertama ke hari kedua lebih kurang 21 hari. So ini katalah awak dapat hari pertama, lepas tu hari ke-28 mungkin kita inject lagi. Okey, antigen yang sama. Antigen untuk patogen yang sama. Tak boleh patogen yang berbeza, mesti yang sama. Jadi apa berlaku adalah, okay, tak payah tengok B ni, kita tengok A sebab first dose A dia dah dapat. Sekarang ni second dose A juga. Jadi apa berlaku selepas kita menerima suntikan vaksin yang dos yang kedua? Apa yang berlaku pada hari yang ke-28? Tiba-tiba terus antibody kita naik dengan mendadak. Daripada kosong tadi, naik pergi ke 10 to the power, almost 10 to the power of 4. Banyaklah. 10,000 lebih kurang. Okay, 10,000. Jadi concentration tu sangatlah tinggi. Dan masa yang diambil sangatlah singkat. Okay, daripada 28, kat sini mungkin beberapa hari. 28, 29, 30. Mungkin dalam 2-3 hari dah dapat penghasilan antibody. Just 2 to 3 days. Very short time. Dan kuantiti yang sangat banyak. Kemudian kita tengok selepas itu. Lepas hari ke-35 ni, antibody masih lagi ada dalam badan awak. Berkekalan. Walaupun kuantiti dia kurang, of course lah kurang. Sebab yang dia banyak-banyak buat tadi, sesetengah daripada antibody tersebut tengah berusahalah untuk melawan patogen tersebut. Pergi bind, pergi neutralize, pergi opsonization. Jadi dia takkan maintain kuantiti yang samalah, tak mungkin. Dia tetap ada tapi kuantiti yang lebih sedikit sebab sesetengah antibody tersebut telah digunakan untuk melawan patogen. Dan dia berkekalan lah selama beberapa, ada yang tahun, ada yang berpuluh tahun. Kalau kita nak naikkan balik, kita kena inject another dose. Kalau nak bagi dia tahan lama, kita kena ambil dos ketiga dan seterusnya. Jadi itulah primary dengan secondary immune response. Merujuk kepada graf kuantiti antibody tu dos pertama, dos kedua. Dan ini melibatkan humoral immune response. Tetapi kita tak tengoklah level-level sel buat apa, secret apa tak. Kita cuma tengok bacaan di graf. Katalah pada hari ke-28 juga, individu A ini menerima 2 vaksin. Satu vaksin untuk antigen A, satu lagi, okay, saya padam dulu. Satu vaksin untuk antigen A. Okay. Antigen A dia dos kedua. Dan dia juga menerima dos pertama antigen B. Antigen B tu maksudnya virus jenis lain lah. Katalah yang first ni dia terima untuk COVID. Okay, untuk COVID-19. Hari ke-28 tu dia terima juga untuk COVID, dos kedua. Tetapi dia ambil juga dos pertama untuk contohnya rubella. Okay, dia ambil untuk patogen lain, untuk vaksin jenis lain. So yang jenis B tu dia akan mempunyai graf yang sama dengan dos pertama COVID. So ini rubella, dia akan menunjukkan bentuk yang pertama. Maksudnya tak kisahlah awak ambil bila pun, tapi kalau itu injection yang pertama, awak akan menunjukkan respon yang sama, iaitu lambat, slow production of antibody, lepas tu kuantiti antibody yang rendah, dan antibody tu akan short lived, dia akan habis, akan mati. Of course lah,
Bukan akan mati, akan decline, akan rendah. Kenapa? Sebab kuantiti yang dihasilkan memang dah sikit. Jadi bila dah digunakan untuk melawan patogen tu, dia akan habis. Dia tidak akan berkekalan dalam badan awak. Jadi graf ni dia tunjukkan kalau awak mendapat dos pertama untuk vaksin jenis lain, semua bentuk primary immune response tu akan sama. Okay, tak kisahlah hari ke-40, hari ke-60, hari ke-90 pun, kalau itu dos pertama, untuk antigen ataupun patogen tersebut, dia akan menunjukkan pattern graf yang beginilah. Kalau dos kedua, dia akan menunjukkan pattern graf seperti ini, iaitu cepat, banyak dan long live. Jadi, kita kena tahulah jenis antibody yang dihasilkan. Antibody untuk primary adalah IgM untuk primary, dan antibody untuk kedua adalah IgG. Jenis dia berbeza, satu IgM, satu IgG. Jadi, bila soalan keluar untuk graf ni, dia boleh tanya perbezaan antara primary immune response dan juga secondary immune response. Jadi, kita boleh jawab antaranya primary immune response adalah